puasa itu konon-kononnya akan menghapuskan dosa dan maksiat kita. Sebenarnya sebaliknya yang berlaku. Dengki dendam tu yang menghapuskan ibadat yang kita buat tadi. Bukan ibadat kita yang mengkambus dosa. Dah, dosa-dosa kita tu yang mengkambus ibadat yang kita buat. Jadi jangan kita bersenang tentang kita mengaji, mengajar, qiyamul lail, puasa, begini begitu. Kita buat tak kisah dengan mengumpat kita, dengan dengki kita, dengan dendam kita, dengan takabur kita, dengan ujub kita. Jangan. Itulah perlunya, pentingnya bimbingan dalam ibadat tadi tu, ilmu tu, supaya kita nampak cara perjalanan kita beribadat yang sebegini. Ini adalah cara yang merugikan kita. Merugikan kita, bukan menguntungkan kita, merugikan kita. Jangan kita berasa beruntung dah mengaji, dah mengajar, dah semayang, dah tutup aurat. Jangan kita rasa aku ni dah beruntung dah, aku dah baik dah dengan puak-puak tu tak semayang, tak mengaji. Aku ni dah mengaji, dah mengajar, dah semayang, dah qiyamul lail, puasa, dah tutup aurat. Jangan ada sifat aman dalam hati kita. Jangan. Aman ni makna apa? Merasa selesa dengan amalan kita yang sebenarnya masih jauh lagi daripada yang sebenar-benarnya. Tengok tu dia kata apa? Dan wajib memelihara anggota daripada segala, bukan sebahagian. Yang kita buat sebahagi, yang kita jaga sebahagian lain kita buat macam biasa. Jadi tak bertepatan, tak muafakat lagi seperti yang Allah perintah ke atas diri kita tadi. Kerana Allah memerintahkan kita memelihara daripada segala maksiat, masuk yang zahir, masuklah yang batin. Tapi yang kita buat sekarang meninggalkan sebahagian. Minum arak kita tak buat, berjudi kita tak buat, bunuh orang kita tak buat, mengumpat kita buat, berdengki kita buat, berdendam kita buat, mengadu domba jadi batu api neraka kita buat. Padang-padang selesa dengan semayang kita. Oh, aku baik dah semayang, aku dah rajin dah ke surau, tiap malam pergi surau. Semua kita ditipu. Ditipu. Dia kena ada risau, apabila aku nak macam ni, ibadat campur-campur. Apabila aku nak macam ni, ibadat campur-campur, yang aku dah dengar, yang aku dah mengaji, Allah suruh buat semua dan tinggalkan semua. Ni aku buat separuh, yang aku tinggalkan pun separuh. Maknanya aku belum selamat lagi ni, aku masih berada di dalam zon bahaya lagi ni. Kena ada perasaan macam tu. Jangan berasa aman, jangan berasa selamat dengan amalan kita. Jangan. Kena risau. Barulah insya-Allah ada usaha nak baiki. Kalau tak, kita puas hati lah, relax, okey lah, kita okey lah, ngumpat jarang-jarang. Okey lah, ngumpat jarang-jarang, ngaji 7 kali 20 kali seminggu, ngumpat adalah sekali seminggu lah, apalah sangat. Jangan berdengki kadang-kadang, alah apa ada masalah, tahajud tiap malam. Ni nanti sekarang bulan Ramadan nak tunggu Lailatul Qadar, menyamai berapa bulan, ibadat berapa puluh tahun. Jadi tak apalah mengumpat. Nabi dah beritahu tu, dengki ni hapus segala pahala, sikit tak tinggal. Kalau macam tu dengki ya hari-hari, malam Ramadan nanti tunggu Lailatul Qadar. Tak apa, sepanjang tahun 11 bulan mengumpat hari-hari, berdengki hari-hari, berdendam hari-hari, fitnah hari-hari. Nanti Ramadan tiap-tiap malam tunggu, daripada malam awal Ramadan sampailah 30 tu jangan tidur, duduk i'tikaf dalam masjid, tunggu Lailatul Qadar. Jadi wajib memelihara anggota dari segala maksiat. Maksiat mata, jangan tengok benda haram, jangan tengok benda yang halal.
yang boleh menaikkan semangat kita cinta kepada dunia walaupun benda halal. Yang haram memang dah, tak boleh tidak dah. Yang halal-halal ni pun ada batasan juga. Jangan biasakan diri kita seronok tengok yang megah-megah, yang mewah-mewah, sebab dia akan bagi kesan yang tak elok pada hati kita. Bila aku nak dapat rumah 8 lapis macam ni? Bila aku nak dapat pakai gelang macam dia tu, 1/2 kilo, gelang kaki 2 kilo. Bila lah nak dapat? Tu sebab mata kita tengok. Bila mata kita tengok, dia main kat hati kita. Bilalah kalaulah aku dapat, ganggu hati dah. Jadi benda halal pun nak kena jaga juga pandangan mata kita ni. Yang kita kalau tak mengaji, dah halal apa ada masalah, tengoklah dah halal ni. Tapi ada lagi tapisan-tapisan. Walaupun halal tak boleh tengok juga semua tu, kena kawal juga pandangan. Kenapa? Setiap apa yang dipandang akan memberi kesan pada hati kita. Kita suka tengok yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, yang megah-megah, mesti dia akan bagi kesan pada hati kita. Mesti. Setiap apa yang kita pandang akan bagi kesan pada hati. Setiap apa yang kita dengar akan bagi kesan pada hati. Kalau yang kita pandang tu benda baik, akan memberi kesan baik pada hati. Kalau yang kita pandang tu benda jahat, dia akan beri kesan yang tak elok, yang jahat pada hati. Kalau yang kita dengar tu benda baik, dia akan bagi kesan baik pada hati. Kalau yang kita dengar tu benda haram, dia akan memberi kesan yang buruk pada hati. Sebab tu ada batasan-batasan. Maka setengah daripada maksiat yang wajib kita jaga, setengah daripadanya. Maksudnya di sini bukan setengah daripada maksiat yang kita jaga, yang lain daripada ni tak wajib jaga, bukan. Dia nak sebut kat sini sebahagian. Sebab maksiat tu banyak. Maka di sini dia nak sebut sebahagian saja. Bukan maksud sebahagian yang disebutkan dalam ni yang kita nak kena jaga, yang tak disebut tu boleh buat, bukan. Sebahagian daripadanya makan riba. Makan riba. Jadi payah kita nak elak ni. Akhir zaman mana-mana ada riba. Tak banyak sikit, mesti ada tempias-tempias, mesti kena. Sebab itulah nanti yang bertanggungjawab tu yang utama akan dipertanggungjawabkan. Kenapa duk buat sistem yang macam tu? Sedangkan dia ada kuasa untuk menjaga. Ada kuasa untuk mewujudkan sistem yang aman daripada riba contohnya. Kenapa dengan bersenang-senang kita pun begitulah, kenalah juga riba tak banyak sikit, kenalah tempias. Yang kedua, minum minuman yang memabukkan. Jangan minum sesuatu minuman yang menjadi sebab hilang kewarasan akal fikiran. Sama ada arak. Arak ni makna minuman-minuman yang memabukkan lah, panggil arak lah. Ada yang berjenama, yang tak berjenama, yang beli kat kedai ataupun bancuh sendiri, tak peduli. Bila dia jenis minuman cecair yang memabukkan, namanya arak lah. Walaupun air tapai contohnya, arak lah tu nama dia. Air tapai kita peram sampai dia gila. Bila kita minum, kita pun jadi gila. Maka air tapai itu tadi namanya arak. Air ketum contohnya, bancuh sini, bancuh sini, tambah benda ni, tambah benda tu, minum jadi mereng kepala otak kita. Tu jadi arak lah. Arak cap ketum nama dia. Kalau nak minum atas dasar ubat, ada sukatan dia. Ubat batu tu dia ubat batu. Kalau kita minum dengan sukatan yang ditetapkan sesuai dengan sakit kita, maka hukumnya haruslah. Tapi kalau kita minum lebih daripada qadar yang sepatutnya, itu dah lari daripada niat nak jadikan ubat. Tu niat dia dah lari dah. Bukan jadi ubat dah, nak seronok dengan benda tu. Ketum tu pun macam tu. Kalau dia minum setakat tu, contohnya setengah gelas untuk sesuai dengan penyakit dia, tu lain. Tapi kalau dah jadi habit, jadi tabiat,
jadi ketagih, itu dah lain. Itu dah lain niat dah tu. Tak ada sampai tonggang sampai sebotol 1 liter. Togok guguk ubat kata dia, itu dah itu dah bukan jadi ubat dah, tu dah jadi tabiat, nak seronok-seronok dengan apa tak boleh. Kerana hati-hati. Kalau ubat ada kadar. Tengok orang kalau dulu kita kata orang dulu semua minum, tengok dia minum macam ni, dia minum macam kita ke macam ni? Kita orang tua-tua dulu semua minum ni buat ubat sakit urat. Ya, dia cara minum dia macam ni, kita cara minum macam ni. Kadang-kadang perkataan-perkataan kita tu nak menghalalkan benda tu, nak menghalalkan perbuatan kita tu. Kemudian tak kisahlah ketum ke, air tapai ke, air nira ke, bila di dalam keadaan mabuk tu, air tu gila tu, mabuk tu, dan bila kita minum jadi hilang kewarasan kita, maka hukumnya tetap haram. Ataupun minum tapi tak mabuk, tetap hukumnya haram, kerana arak-arak ni najis. Arak ni najis. Dia kata tak apa, aku minum ni pun tak mabuk, kata dia. Zat arak tu najis. Zat arak tu najis. Sebab tu kalau kena pakaian wajib cuci kalau nak buat semayang. Sebab diri air arak tu najis. Tu. Air tapai tu dalam keadaan di tengah gila tu, berbuih-buih tu najis. Kalau kena pakaian kita tak basuh buat semayang, tak sah semayang. Tapi bila dia dah bertukar, arak tu dah bertukar jadi cuka, tu tak apa, dia jadi halal dah. Itulah najis yang berubah menjadi halal, najis yang berubah menjadi suci. Itulah dia arak yang berubah menjadi cuka. Asalnya arak najis, tapi bila dia berubah jadi cuka, jadi boleh makan, maknanya boleh isi dalam makanan. Tapi dengan syarat dia berubah daripada arak kepada cuka tu dengan tak ada tambah apa-apa, diubah dengan sendiri. Biarkan dalam bekas tu, contoh kita dah ambil air tapai, kita dah perah, contohnya dah letak dalam satu bekas, dah tapis elok-elok dah, tak ada campur apa-apa dah, seredak-seredak tak ada dah, tak ada campur dengan biji lada, tak ada campur dengan macam-macam, semata-mata air tapai tu. Kemudian kita simpan sampai satu peringkat dia berbuih, tu dia gila tu, waktu tu arak nama dia gila tu. Kalau kita minum pun dengan kita gila tu minum. Lepas tu sampai satu peringkat besok, buih tu hilang. Buih tu hilang, dia jadi turun balik. Waktu tu dia dah tukar jadi waktu tu halal dah. Nak buat cuka sendiri. Tapi dengan syarat tak ada letak ubat-ubat penggalak dan sebagainya. Dia memang semata-mata ori kita. Kemudian apa lagi? Jadi kena jagalah, jangan sebab arak tu najis. Selain daripada memabukkan, dirinya tu najis. Kemudian makan harta anak yatim, tapi bukan syarat makan menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tak disuruh oleh Allah. Dia tak makan, dia rompak, dia ambil, dia rembat duit anak yatim, digunakan untuk kepentingan diri dia sendiri. Dia kata, aku tak makan, aku perlu buat bayar duit kereta je. Dia tak makan, dia kata. Tapi dia ambil harta anak yatim tadi, digunakan untuk kepentingan diri dia sendiri, contoh. Maka hati-hatilah orang yang nak jaga anak yatim. Memang perbuatan tu baik, bagus, tapi kena belajar. Takut-takut nanti jatuh benda haram mata diri kita tanpa kita sedar. Nak jaga anak yatim bagus, tapi kalau kita tak ada ilmu, takut-takut nanti jadi dosa pula dah. Harta anak yatim tu, belajarlah bab fiqh sana, dan kitab fiqh sana. Kemudian makan tiap-tiap barang yang mengharamkan oleh Allah SWT, makannya dan mengumpat. Apa yang Allah haramkan mana jangan makan kecuali tersangat-sangat darurah. Itulah dah terkepit sangat-sangat, dah terdesak, dah sangat-sangat, kalau tak makan ni boleh membawa kepada maut. Jadi terpaksalah makan sekadar yang boleh menyelamatkan nyawa, tak boleh lebih. Kalau lebih tetap haram. Tak ada makanan dah yang halal, tak ada dah nak makan dah. Umbut-umbut pokok pun tak ada dah. Umbut-umbut pokok pun tak ada dah. Tak ada dah, buah-buah kayu pun dah tak ada dah. Barulah boleh tangkap beruk. Barulah boleh tangkap beruk, tangkap ular. Ni umbut-umbut pokok-pokok banyak lagi.
boleh makan lagi tu. Tiba pergi terekam beruk pula dah. Nanya ke beruk. Beruk kata banyak lagi benda halal tu. Umbut-umbut tu boleh makan. Umbut sagu ke apa benda ke contoh boleh makan lagi Ni kau boleh tangkap aku pula, kau salai. Tapi kalau dah memang tak ada sungguh yang halal, yang adanya beruk, yang adanya ular, barulah kata harus makan. Tu pun qadar yang boleh menyambungnya nyawa. Bukan gulai sampai seekor. Buat paprik beruk. Selagi ada benda halal, wajib cari benda halal dulu. Kalau dah tak ada betul lah benda halal boleh makan, barulah boleh pilih yang haram tadi. Itu pun sekadar sambung nyawa aja, lebih haram. Kemudian dan mengumpat. Kena tinggalkan mengumpat ni, menceritakan keaiban orang lain kepada orang yang tak sepatutnya dengan niat yang tak sepatutnya. Cerita keaiban orang, cerita dosa orang, cerita maksiat orang, cerita kelemahan orang, cerita kekurangan orang pada orang lain yang tak ada kena-mengena, yang tak ada kepentingan nak tahu. Tak ada sebab pun dia nak tahu. Semata-mata kita nak bagi tahu je supaya dia tahu. Itu tak boleh, haram hukum. Walaupun benda tu benar, walaupun benda tu betul, yang kita sembang tu memang betul, memang dia buat benda tu, tapi kita pergi cerita pada orang yang tak ada kena-mengena, sekadar nak bagi tahu. Lain kita bertanya kepada orang tu tadi, nak tanya hukum, ataupun nak minta orang yang kita sembang tu tadi bertindak, memberi nasihat contohnya. Laki dia jahat contohnya. Laki dia jahat, memang jahat laki dia, buat zalim contohnya pada diri dia. Maka boleh ceritakan kejahatan, kezaliman laki tadi, suami tadi, tapi bukan pada kawan-kawan, pada orang yang boleh bertindak, memberi nasihat kepada suami contohnya. Contoh abang ipar kita, ataupun abang ipar kita lah, suami penyabang contoh. Yang mana suami kita segan dengan abang ipar kita tu, abang ayah dia dah tak ada contoh. Cerita dengan abang ipar dia, cakap dengan abang ipar tadi, saya nak minta abang contohnya, tolonglah nasihat adik tu, suami tu. Dia ni selalu sepak terjang saya contohnya, maki hamun saya gini, mengaibkan saya dan sebagainya. Jadi nak minta tolong abang nasihatkan dia. Itu tak apa, itu mengumpat yang diharuskan. Tapi kalau sekadar nak sembang dengan kawan-kawan, nak bagi tahu perangai laki kita begini dan begitu, itu tetap namanya mengumpat yang diharamkan oleh Allah. Kita mendedahkan aib keluarga kita, walaupun benda itu betul. Begitulah juga laki-laki, nak ceritakan keaiban isteri kita pada kawan-kawan pejabat kita, kawan-kawan kedai kopi kita, tak boleh, kecuali pada orang yang tertentu untuk bertindak tadi, memberi nasihat, memberi teguran. Itu lain. Tapi kalau semata-mata nak bagi tahu supaya orang tahu orang ni jahat dia macam mana, itu tetap namanya mengumpat. Jadi mengumpat ni ada kalanya haram, ada kalanya harus. Belajar dalam kitab sana, maksiat lidah, hukum mengumpat yang dibenarkan dan mengumpat yang tidak dibenarkan. Bukan semuanya haram, ada tempat harus. Tapi kalau kita tak belajar, tak belajar, jadi bahaya dah. Dan dusta, mana lagi? Tiap-tiap mengumpat dan mengacung-ngacung. Mengacung-ngacung, mudah bahasa kita, batu api. Jadi batu api, tambah sikit lagi, batu api neraka. Kalau batu api tu tak apa sedap sangat. Batu api neraka, batu tempat dia besok dalam neraka tempat dia. Sebab atas dunia ni dia suka jadi batu api neraka, melaga-lagakan orang. Perkataan kita tu jadi sebab orang berkelahi, perkataan kita jadi sebab orang saling berjahat sangka. Itu namanya batu. Sepatutnya perkataan kita ni jadi sebab orang berdamai, perkataan kita jadi sebab orang bersangka baik sesama. Ni dah, perkataan kita tu jadi sebab orang yang dengar tu jadi dapat benda tak elok, jadi benda negatif pada diri dia bila dengar tu.
Dia dengar perkataan kita, dah mula dia jahat sangka dengan orang lain, dah jadi berdendam dengan orang lain. Itu nama batu api. Batu kita fikir dulu, aku kalau cakap benda ni, kalau aku adukan benda ni, apa akibat dia? Dia ni dah lah tak baik, dia ni dah lah tak ngam. Kita tahu dah makna benda tu, maklum dah. Tapi kalau aku sembang benda ni, kalau aku ngadu kat dia, apa akibat dia? Dia jadi bertambah baik ke bertambah buruk lagi? Fikir dulu. Ini dah kita pantang dengar, kita berpindahkan pula. Kau nak tahu tak, baru ni dia ni ada jumpa aku, dia ada cakap pasal kau gini-gini. Tu nampak tak? Orang tu daripada lupakan benda tu, dengar perkataan kita, dah jadi naik marah balik, jadi dendam balik. Sebab kita tu tadi, kita pun bebal. Kita pun bebal, tak mikir panjang. Hati kita pun jahat. Kalau hati kita baik, kita akan fikir, ni kalau aku cakap ni nanti jadi mudarat ni. Dah lah dia tak ngam kan, kalau aku cakap jadi tambah tak ngam pula dah. Tu baru kata kita baik. Jangan jadi batu api. Jangan jadi batu api. Lelaki pun sama, perempuan pun sama. Baik. Yang kita tak dah dengar pun 2 kali 5. Dia semua terlibat tu. Yang tukang cakap, yang tukang dengar. Setiap benda yang haram dicakap, haram jadi nak salahkan dia seorang pun tak boleh, kita pun kena. Sebab kita tahu ni bila dicakap benda tak elok, kita kena lari. Ataupun kita kata tak payah, aku tak nak dengar. Tu orang kata baik. Kau nak cerita pasal apa ni? Nak cerita pasal dia gini? Tak, aku tak nak dengar. Tu orang kata kita bagus. Ni kita tarik kursi, rapatkan kursi. Maknanya memang hati kita hati tak baik lagi, memang suka dengar benda-benda macam tu. Allah Akbar. Semayang ni kata tadi, semayang dah. Puasa, zakat, tutup aurat, malam tahajud. Tapi perangai macam tu kita buat relax, buat tak erti, buat tak bersalah. Kemudian dusta, bohong, cakap sesuatu yang menyalahi dengan perkara, berkata-kata sesuatu yang menyalahi hakikat benda. Benda warna putih, kita kata warna hitam contohnya, bohonglah tu. Sama ada kita tahu ataupun kita memang tak tahu benda tu. Kita tak tahu, kita cakap je, tiba-tiba salah, bohonglah tu nama dia. Kita tak boleh bagi alasan ni, aku tak tahu, aku ingatkan begini. Itu tak ada. Aku ingatkan begini. Rupanya kita tersilap. Lalu kita cakapkan benda yang lain. Itu nak tetap namanya berbohong. Jadi Islam mengajar kita, kalau tak pasti jangan cakap. Kalau tak pasti jangan cakap, nanti jadi bohong, nanti jadi fitnah. Benda kalau dah terlepas cakap, orang dah dengar, kesan tak baik dah ada dah dalam hati, betul? Tu fikir tu, aku kalau cakap ni apa kesan ni? Ni kau dah cakap dulu, hati orang dah sakit, orang dah jahat sangka, lepas tu kau kata minta maaf, yang tu cakap itu rupanya tak betul lah. Tu dah terlambat. Dusta pun ada hukumnya. Ada tempat haram dusta, ada tempat harus berdusta, dan ada tempat wajib berbohong. Tengok dalam kitab Penama bagi hati sana. Tengok dalam kitab Penama bagi hati sana. Ada kalanya berbohong itu wajib, ada kala berbohong itu jadi haram. Jangan kata bohong sunat, bohong wajib pun ada. Kita yang tak nak ngaji,
Kita tak nak ngaji, itulah rugi tak ngaji. Kalau kita ngaji boleh bohong. Kalau kita ngaji boleh bohong. Kalau kita mengaji boleh mengumpat. Tak nak ngaji, rugi lah kita. Kalau ngaji, orang lain bohong, dosa, kita bohong dapat pahala. Orang lain mengumpat, dosa, kita mengumpat dapat pahala. Sebab tahu mana tempat yang diharuskan mengumpat. Kita tak belajar, kita tak tahu, kita mengumpat sebarang aja. Ada dalam Islam ni, ada semua. Kita yang tak tahu. Nak dedah aurat, boleh. Siapa kata tak boleh dedah aurat? Boleh dedah aurat pada tempatnya. Yang tak boleh tu yang bukan pada tempat. Nampak tak? Ini kita belasah semua. Lepas tu pandang sempit. Islam ni semua tak boleh. Agama ni semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Nak lawa tak boleh. Apa pula kata tak dia nak lawa? Lawa tak kena tempat yang tak boleh. Lawa kena tempat, boleh dapat pahala lah pula. Begitu. Kemudian memaki. Memaki hamun. Lidah tak pernah nak cakap yang elok. Cakap aja mesti jahat ni. Cakap mesti jahat ni. Dah jadi tabiat, itu yang kita takut. Sampai jadi tabiat, lidah tak boleh nak cakap benda baik. Na'udzubillah. Lepas tu benda dosa ni kalau kita buat selalu, dia akan jadi tabiat. Bila maksiat ni dah lekat tabiat, nak buang payah. Lain dengan dosa yang jarang-jarang kita buat. Dosa yang jarang-jarang kita terbuat, mudah nak berhenti. Tapi kalau dosa yang kita dah beradat buat, pantang bercakap mesti benda haram, pantang bercakap mesti benda haram, oh ini nak berhenti payah. Sebab dia dah jadi apa? Tabiat ni nak buang boleh, tapi kalau tak benar-benar hati, takkan boleh tinggalkan tabiat ni. Jadi jangan sampai maksiat tu jadi tabiat. Itu peringkat payah dah. Boleh bukan kata tak boleh, tapi memang nak kena tonggang terbalik dah, nak tinggalkan benda tu. Sebab dia dah lekat dengan diri kita, dah jadi kebiasaan. Pantang berjumpa je mesti nak cerita hal orang. Pantang jumpa je mesti nak cerita hal orang ni. Siap, ini nak taubat, payah ni nak tinggalkan ni. Sebab tu biasakan cakap yang baik-baik. Mudah-mudahan jadi tabiat. Lidah kita suka yang baik-baik. Ini dah pantang bercakap mesti nak buat kemarahan orang. Pantang cakap mesti nak buat kemarahan orang. Allah. Sabar dah. Ujian bagi orang yang mendengar perkataan yang jahat ni tadi. Nak tengok sehebat mana kesabaran kita. Dan melaknat. Jangan melaknat orang, jangan. Mendoakan seseorang tu supaya jauh daripada rahmat Allah. Laknat kau, kata dia. Melaka tak melaka. Tak peduli kau orang Melaka ke, kau orang tak Melaka ke, jangan duk laknat orang. Kita ni bila cakap benda tak baik, sebenarnya doa untuk diri sendiri. Bila kita cakap benda tak baik, doa untuk diri sendiri. Kalau kita cakap benda baik, doa untuk diri sendiri. Jadi kalau kita suka cakap baik-baik, sebenarnya itu kembali kepada diri kita balik. Kalau kita suka cakap benda yang Allah haramkan, sebenarnya itu musibah bagi diri kita sendiri. Dan dalam masa yang sama bagi kesan yang tak elok pada orang yang mendengar. Kemudian dia sama bercakap ni sama dengan menulis lah. Menulis. Kalau kita tahu benda yang dia nak cakap tu benda haram, haram kita dengar. Kalau kita tahu yang dia nak tulis tu benda jahat, haram kita baca. Kasih blok sama dia. Kasih blok sama dia, supaya perkataan yang jahat tadi tak sampai pada kita. Ni hukum menulis sama dengan hukum bercakap. Dia cakap benda yang menyakitkan, contohnya benda yang dosa, benda dosa
benda yang Allah tak suruh cakap, dia cakap, dia haram kita dengar. Sebab benda itu akan memberi kesan tak elok pada hati kita. Begitulah juga bila ditulis tulisan ayat-ayat yang tak baik. Sebenarnya kita tak boleh baca benda itu. Sebab kalau kita baca, dia akan bagi kesan tak baik pada diri kita. Sebab tu blok wasabi ni kadang-kadang hukumnya kena blok. Memang kena blok. Sebab kalau tak blok, memang keluar perkataan yang jahat sampai pada kita. Tapi kalau perkataan yang baik kita blok, itu dosa kita. Nampak tak? Orang nak nasihat kita, kita blok dia. Itu salah kita. Lain kalau orang tu maki hamun, nak lanat, sumpah seranah, kita blok, tu kena pada tempat. Faham tu? Orang perempuan ngah baik. Dia suka blok-blok. Orang kalau cakap baik-baik, jangan blok. Orang nak nasihat, jangan blok. Dengar, tadah telinga, baca ulang-ulang kali, jadikan zikir. Kalau maki hamun baru blok, sumpah seranah baru blok. Tapi kalau nasihat, kita blok, dosa kita. Suami nak cakap, dia blok. Suami tak boleh dah nak hantar berita, dosa. Kecuali suami tadi nak maki hamun, tu lain. Tapi suami nak nasihat, suami nak tanya khabar, contohnya, blok, dosa. Sama dengan hukum mengunci pintu, tak bagi suami masuk. Belajar kitab Muhimmah tu ada sebut. Tak boleh nenek tak nenek. Nenek kalau nak ngadu ke kita, pastikan ada tujuan. Nenek kenapa nak beritahu saya? Nak minta kau tolong nasihat lah cucu nenek yang seorang tu. Tu tak apalah. Kalau semata-mata nak bagi tahu, sambung je, undang-undang dia sambung je. Jaga baik-baik. Kita ni kadang-kadang dalam keluarga pun payah kita nak sebut lah. Kadang datang yang ni cerita jahat yang tu datang cerita jahat yang ni. Ni yang ini. Tak kira lah orang tu tak orang tu. Dia hukum hakam Allah, dia tak peduli. Kau langgar, tetap kau salah. Saya sebagai bapa, tuan-tuan, anak saya yang nombor 1 datang, saya ceritakan anak saya, kejahatan anak saya yang nombor 5. Saya ceritakan ke Alung dia, yang adik ni jahatnya gini. Yang nombor 3 datang, saya ceritakan jahat yang tu pula. Tak ada apa pun, sekadar nak bagi tahu. Jadi elok lah tu. Macam mana kesan adik-beradik tadi? Macam mana? Dipandang dia macam mana tu lama-kelamaan? Sebab mulut kita tadi. Jadi kita mak bapak pun kena ngaji. Mak bapak pun kena ngaji. Jangan mulut kita ni kadang-kadang jadi sebab anak-anak kita saling berjahat sangka. Jangan. Jadilah mak bapak yang mendamaikan anak-anak, bukan menjadi mak bapak yang jadi sebab anak beranak jadi bergaduh, berdendam. Jangan. Kadang kita cakap tu rasa macam tak ada kesan, tapi sebenarnya ada kesan. Itulah masalah dia. Mudah-mudahan Allah bagi taufik lah. Abang kau tu gini, buat gini. Tapi sekadar cerita macam tu lah. Kita daripada tak tahu aib dia, dah tahu aib dia. Lepas daripada tu kita akan pandang dia macam mana. Yang sebelum ni kita pandang dengan pandang hormat, yang sebelum ni kita pandang dengan pandang hormat lah. Tapi bila dah terdengar cerita yang tak elok pasal dia, macam mana pandangan kita? Sama tak macam yang sebelum? Mesti tak sama dah. Ayah, dosa yang paling banyak yang menyebabkan kita dalam neraka ni adalah lidah kita. Yang paling banyak penyebab kita ni tersungkur dalam neraka adalah nak banding dengan anggota lain, lidah lah yang paling banyak buat maksiat sekali, yang menjadi sebab kita Allah umban dalam neraka besok. Fikir, apa faedah aku nak cerita ni untuk apa? Kecuali kita ceritakan kepada Abang Long supaya Abang Long menasihatkan si adik, itu lain. Itu lain. Ada sebab dan niat yang betul. Tapi kalau sekadar kita nak ngadu sembang itu tak bagus lah, tak bagus. Dia bagi kesan yang tak baik. Dia bukan bagi kesan yang baik tak. Jadi kita mak bapak kena ingat.
Bukan bermaksud kita mak bapak kita bebas nak gitu. Jangan. Jadilah ibu bapa orang tu yang menjadi sebab anak-anak kita berdamai, berbaik-baik, berbaik sangka sesama. Kita sendirilah nasihatkan sepatutnya. Ataupun cerita pada orang yang boleh nasihat anak kita yang seorang tu, menantu kita yang seorang tu. Kalau menantu ni datang cerita tentang jahat menantu tu, menantu ni datang cerita tentang jahat menantu tu, dah apa jadi? Dah saling bersangka. Dalam diam-diam, dalam senyum-senyum ada benda tak baik dalam hati. Ingatlah, kadang kita tak perasan, berasa macam okey benda tu, tapi bagi kesan yang tak baik dalam hati. Ya, manusia ni memang ada salah silap. Nak cari yang perfect tak ada. Dalam syurga besok je kalau nak jumpa orang yang sempurna, baik dalam syurga besok. Atas dunia ni memang tak akan jumpa yang terbaiknya. Makna yang sempurna tak ada. Mesti ada salah, mesti ada silap, mesti ada dosa. Jadi jangan. Kadang-kadang susah kita. Cerita pasal ipar tu, orang yang ni datang cerita pasal menantu yang tu. Orang menantu yang tu datang cerita jahat menantu yang ni. Auzubillah. Dia macam mana? Kena tahan lidah kita. Sebab lidah kita memang suka nak cerita benda macam. Sebab tu dia punya semangat lain. Bila kita seronok nak cakap benda tu, kadang-kadang benda tu daripada nafsu. Nafsu ni dah tentu ajak kita buat benda yang tak baik. Hati-hatilah. Yang sudahlah maksudnya. Untuk masa yang akan datang, jangan. Kecuali pada tempat yang betul dengan niat yang betul tu lain. Kalau semata-mata nak bagi tahu, itu jangan. Mata-mata nak bagi tahu. Jangan abang dia tak tahu jahat adik, jangan adik tak tahu jahat abang, jangan ipar yang ni tak tahu jahat ipar yang tu, jangan. Kita semua kena mengaji, daripada mak, bapa, menantu, anak, sepupu, sahabat, semua kena belajar agama, semua supaya tahu sumpadan agama, supaya masing-masing tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Fardu ain tu kena semua mengaji. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Kemudian Allah Akbar, kemudian memaki, melaknat, memandang kepada orang perempuan yang ajnabiyah. Duk pandang orang perempuan yang bukan mahram kita tanpa hajat. Tak berhajat pun nak pandang. Saja suka-suka seronok nak pandang, tetap haram hukum dia. Kecuali ada hajat, jual beli ke contohnya, ataupun nak menjadikan dia sebagai saksi, itu lain. Tapi kalau seronok-seronok nak pandang saja-saja, nak suka-suka pandang, tetap hukumnya haram. Dan belia dengan ingin, makna memandang tadi dengan ada keinginan hawa nafsu. Kalau tengok macam tengok dinding tak apa. Dia tengok macam tengok dinding, tak ada apa-apa perasaan pun. Tapi kalau pandang ada perasaan, tu yang kata fitnah. Fitnah. Maka kita suami kena selalu pesan dengan bini kita. Yang nama bini-bini ni dia memang terbiak, dia memang suka orang pandang. Dia memang terbiak orang perempuan, dia suka orang pandang dia. Orang tak pandang dia jadi sakit perut. Dia sakit perut, dia makan dah kenyang dia jadi sakit perut. Sebab apa? Ada orang tak pandang, orang tak nampak dia. Kadang dia usaha. Tak apalah, mata pun mata lah. Yang jadi nampak mata, dia akan hiaskan mata dia. Jadi orang lelaki tengok, lawang baru mata biru lah. Nampak tak? Fitnah lah. Tak kisah bernikah tak bernikah, berbudah tak berbudah, tapi kalau keterampilan kita masih menarik minat orang lelaki-lelaki pandang kita, tu fitnah dah bagi diri kita. Hati-hatilah. Kalau kita suami redha orang lelaki-lelaki pandang bini kita lawa, kita suami dayus.
Ingat tu pada suami. Kalau kita suami rela, redha, seronok orang laki-laki lain pandang bini kita lawa, kita suami dayus. Macam tu. Jaga kita. Dan Nabi dengan keinginan dan kepada aurat, dan mendengar mengumpat. Dengar mengumpat pun tak boleh. Mengumpat pun tak boleh, dengar pun tak boleh. Kemudian mengurangkan pada sukatan dan timbangan. Kalau peniaga dia tipu sukatan. Dekat paket dia tulis 1 kilo, sebenarnya dalam tu 800 gram aja tuan-tuan. Tu tipu sukatan. Jadi sunat melebihkan lah. Sunat lebihkan. Tulis 1000 1 kilo, 1100 contohnya. Sunat lebihkan. Ni kat paket tulis 1 kilo. Isinya sebenarnya 900 gram aja, tak cukup. Tu menipu sukatan. Ataupun dia adjust penimbang tu. Dia adjust penimbang ni. Tu menipu. Perbuatan tu haram, rezeki tu haram. Walaupun dia jual sayur, walaupun dia jual sayur, jual ikan, tapi dia tukar, dia tipu sukatan, dia adjust supaya dia lebih untung. Tu duitnya haram. Kemudian khianat. Khianat mana tidak amanah dengan apa yang dipertanggungjawabkan, dan mencuri. Mencuri hak orang. Kalau mencuri hak sendiri tak apa. Curi ni apa? Ambil sesuatu tanpa izin, tanpa diketahui oleh tuan empunya. Tapi kalau kita ambil barang kita tanpa orang yang meminjam tu tahu, tak apa. Saya bagi Abang Aminuddin pinjam basikal saya petang tadi, malam kan saya datang curi. Tak apa, saya curi basikal saya. Saya curi basikal saya sendiri. Mana saya ambil tanpa pengetahuan Abang Aminuddin tadi, padahal basikal tu saya punya. Tak apa, saya curi saya punya. Yang tak boleh curi orang punya. Ambil orang punya tanpa bagi tahu orang tu, tuan tu. Saya ambil awak punya ni. Kalau minta izin lain. Dan memukul tanpa, ataupun memukul di tempat yang tak disuruh. Allah tak suruh pukul, kita pukul. Bini buat teh tarik, buih tak cukup, pelepang, kita hilang gusi. Sebab teh tarik buih tak banyak. Pelepang katanya. Dipukul bini. Tak gentle lah. Orang lelaki kalau suka pukul-pukul bini ni, dia pondan sebenarnya. Bukan lawan kita lelaki perempuan ni. Bukan lawan kita. Orang lelaki-lelaki bukan lawan kita. Isteri kita tu bukan lawan kita. Tak kena pada tempat tu, kita nak sepak terajang tu. Bukan lawan kita. Lagi pula timbul kemarahan kerana tidak tertunainya keinginan hawa nafsu kita. Lagilah dibenci oleh Allah. Timbul marah sebab tak tertunai keinginan nafsu. Maknanya marah kita kerana nafsu. Kalau marah kerana syarak tu lain. Ni marah kerana nafsu, tu tak boleh. Lebih-lebih lagi pula memukul pula dah. Lagilah tak boleh pukul. Boleh nak rotan bini, boleh. Kalau dalam Islam boleh nak rotan bini kita tu, guna selendang. Nasihat elok-elok, nasihat baik-baik tak nak dengar, boleh rotan. Tapi rotan bukan dengan batang paip. Bukan rotan dia dengan getah paip, rotan dengan selendang, dengan kain. Itu pun sebenarnya dah bagi kesan yang mendalam dalam hati dia. Nampak tak? Ini kita belasah dengan belakang cangkuk, cacat seumur hidup bini kita. Rotan dengan ni, libaskan dengan selempang ni. Tu pun dah memberi kesan. Syarak suruh tu adalah hikmah. Tak payahlah nak petikai kenapa ya ke, boleh ke, jangan tanya. Sebab yang memberi kesan keinsafan dalam hati itu adalah Allah, bukan sebab yang kita buat tu. Allah suruh sesuatu tu bukan ikut akal kita dah, ikut pengetahuan dia tu sebagai Tuhan yang menciptakan segala-gala. Dia yang tahu apa kelebihan, apa kelemahan. Orang perempuan apa kelemahan, orang lelaki apa kelemahan.
Jangan orang perempuan, orang lelaki jangan pukul bini kita, jangan. Nasihat elok-elok, dia tak nak dengar. Jangan sampai memukul, jangan. Kita bukan laki-laki, kalau itu bukan lelaki. Kita tak faham. Yang bukan lawan kita. Nak tumbuk dengan gajah dalam hutan. Baru itu lawan kita. Bini kita. Buat nanya dia, jangan. Lepas tu kalau rasa menyerah, mendidih, lari. Pergi kedai mama, tengok muka mama. Tengok muka mama. Dia tarik warna. Sejuk. Abang kalau tengok di muka dia, tu tengok muka dia, dengar dia punya perkataan lagi, tu kalau. Kalau tak sabar, habis. Baik lari bukan sebab takut dah, lari sebab takut buat benda yang dibenci oleh Allah. Bini kata, lari aduh, takut aduh. Dia jenis pasien suka cabarnya tu. Lari tu tak berani tu. Pula dah, dia cabar lagi kita. Ambil buat tasbih besar sikit, yang paling besar paling lutut tu sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia jenis suka cabar je. Pukul lah. Tengok, dia suruh pukul. Dia tak fikir kalau kena tu kan macam mana tu. Bukan orang perempuan sini. Kat planet Pluto. Dekat planet Pluto, bukan yang sini. Yang ni ngaji. Ngaji baik-baik. Dia tak ada mulut dia macam tu. Pukul lah. Kenapa tak pukul? Kenapa tak tampak? Lagi. Kita lagi. Lagi je, takut aku. Pula dah dia kata kita takut. Allahu Akbar. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah Ta'ala. Ingat senang nak jadi tu lelaki. Jangan lawan dengan dia. Perempuan bukan lawan kita dalam nak berhujah, jangan. Dia juara dunia daripada dulu hingga akhir zaman. Dia memang pegang kategori tu, kita tak payahlah. Jangan bukan lawan kita. Dia dalam bab pidato memang dia menang. Ada je hujah dia pegang. Kita berhenti awal, jangan ikutkan dia. Memang bahagian Allah bagi dia lebih situ. Dia kuat, dia dekat lidah dia. Perempuan ni lidah ni kuat, tubuh dia lembek. Tubuh dia macam obor-obor, lembek. Jellyfish lembek. Tapi kalau kena bisa masuk hospital. Jangan main, ada obor-obor tu lembek je, bodoh je kupu dia. Tapi kalau kena biru satu tubuh. Lembek je. Tapi bisa dia kalau kena lambat pergi hospital, innalillah, tempah kain kapan lah. Tu dia bisa. Dia benda lembek ni bisa, jangan main. Benda lembek jangan buat pasal. Dia bisa. Kena tengok belut elektrik tu, belut elektrik tu, belut lembek, belut. Mana dia jam kayu? Kalau kayu bukan belut tu. Lembek. Api kena. Buaya buaya kena keras. Buaya gigit. Buaya digigit ni apa binatang namanya belut itu ni, keras buaya. Nampak tak tu buaya. Dia memang kelebihan Allah bagi. Tapi kalau ajak lumba lari, kita menang. Lumba lari, angkat berat, angkat besi. Dia tak boleh lawan. Lumba motor ke apa, kita menang. Tapi kalau lumba bercakap, jangan. Tak payah masuk Jangan. Buang duit tiket pendaftaran kita. Habis, kemudian sama. Kemudian berjalan mana tadi? Dah hilang pula dah. Membunuh dengan tiada sebenar. Maknanya kalau bunuh tempat yang Allah suruh dapat pahala. Yang ni membunuh dengan tempat yang Allah tak suruh. Allah tak benarkan bunuh. Allah haramkan darah dia, dibunuh pula dah. Tak boleh. Kemudian berjalan ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Berjalan ke tempat yang diharam, jalan tempat maksiat. Dan niat dia nak buat maksiat. Tapi kalau dia berjalan ke tempat maksiat dengan niat nak menyelamatkan orang contohnya, ataupun nak pergi berdakwah di situ, tu lain. Dia pergi naik kelab, buluh in.
Dia pergi naik club, buluh in, tapi niat nak pergi dakwah situ. Dia katakan tengah syok-syok joget, aku nak minta izin lah dekat penganjur ni, aku nak bercakap 5 minit lah, mudah-mudahan timbul kesedaran orang dalam ni. Tak apa kalau niat dia macam tu. Kemudian berzina, berliwat, mengeluarkan mani dengan tangan. Yakni tangan lain daripada halilahnya. Halilah ni apa? Perempuan yang halal baginya dijimakkan dia daripada isterinya dan hamba sahayanya yang perempuan. Orang panggil onani. Kalau onani dengan tangan sendiri haram. Kalau dengan tangan isteri dia atau hamba sahaya dia, itu halal. Kemudian menderhakakan dua ibu bapa. Kemudian lari daripada berperang dengan kufar. Dia lari daripada medan perang, bukan lari untuk nak atur strategi lain dah. Dia memang cabut lari mengalah. Dia cabut lari mengalah, tak boleh, haram. Kalau dia mati maksiat. Tak silap dalam peristiwa apa ada sahabat lari, Nabi tak bercakap dengan dia lama. Dia lari daripada medan perang. Tak ingat kita cerita tu. Nabi tambat di dekat tiang masjid, Nabi tak bercakap sampai dia mengaku insaf seinsaf-insaf. Kemudian, tapi kalau lari sebab nak atur strategi, itu lain. Itu bukan mengalah namanya, nak atur strategi. Kemudian memutuskan rahim. Memutuskan rahim ni apa? Buang rahim. Bukan memutuskan rahim, bukan buang rahim. Memutuskan tali persaudaraan, pertalian darah. Anak tak bagi jumpa bapa, anak tak bagi jumpa mak, bercerai aja. Bercerai. Yang bini tak bagi anak jumpa laki, jumpa bapa dia. Yang bapa tak bagi anak jumpa mak dia. Tak boleh, itu haram perbuatan. Memutuskan silaturahim. Yang bercerainya kamu, anak-anak kamu tetap darah daging dia, faham tu? Jangan dengan sebab kita tak ngam bercerai dengan anak-anak kita hasut supaya benci mak dia, benci bapa dia. Ni perangai tak elok ni. Ni perangai tak elok nama dia. Bila dah bercerai, kita dengan dia je, anak kita tetap anak dia. Jadi kita sepatutnya didik. Itu bapa, hormat dengan ayah tu, hormat dengan ibu tu ibu. Tu ibu kamu. Cuma ayah dengan dia dah tak ada apa-apa berhubungan, tapi dia ibu kamu. Kamu kena jaga, kamu kena hormat, kamu kena pergi tanya khabar. Itu baru baik. Ini dah bila bercerai, yang tu jahat mu, bapak mu tu jahat mu dulu. Tu mak kau jahat tu. Jangan. Banyak berlaku ni. Banyak berlaku. Yang bapa hasut anak, yang anak hasut mak. Yang bapa hasut anak supaya jangan baik dengan mak, yang mak hasut anak supaya jangan baik dengan bapa. Itu jahat nama dia. Itu hak dia, itu tali silah, itu mana darah daging dia. Kok mana-mana pun bertengkar, berkelahi kok mana pun, tetap dia tu ada pertalian darah. Kita kena, kita sebagai orang tu kena didik anak kita tu supaya jadi hormat dengan bapa dia dan mak dia. Jangan kita didik supaya dia jadi biadab dengan darah daging dia sendiri. Kemudian menzalimkan makhluk. Makhluk tu umum lah, masuk binatang. Jangan buat zalim dengan binatang, jangan buat zalim dengan binatang. Walaupun binatang tu haram dimakan. Walaupun binatang tu haram kita makan, haram kita menzalimi. Cicak disuruh bunuh sunat, tapi jangan menzalimi, letak mercun kat perut dia, lepas tembak ke langit, kecai cicak tu ke atas. Jangan buat zalim, dosa. Jangan main-main. Besok di hari kiamat dia akan tuntut hak dia. Jangan main-main. Binatang ni nanti di hari kiamat dia akan tuntut hak dia. Kepada mana-mana manusia yang buat zalim atas diri dia, dia akan tuntut haknya nanti di hadapan Allah, walau anjing babi sekali. Sebab tu kalau nak membunuhlah dengan cara yang terbaik, bukan mengazab, bukan menganiaya, bukan. Walau anjing sekali pun jangan azab dia, rendam dalam air contohnya.
bakar hidup-hidup je. Walaupun anjing tak boleh, haram. Jangan main-main. Habis, dan bermula doa itu wallahu a'lam. Jadilah, mudah-mudahan. Jangan buat nanya cicak nanti cicak tu sumpah kita jadi cicak main baru tahu. Jangan nanya. Buat nanya dengan cicak, jangan. Nanti jadi cicak main baru kita tahu. Balik rumah bini kita tak kenal. Dia kata, apa pasal pula ni bertopeng ni? Dia kata, aku suami awak lah. Suami apa? Ni cicak main. Badan muka kita. Sebab tu kadang-kadang Allah balas perbuatan zalim kita pada binatang tu pada keturunan kita. Jaga baik. Jaga, jangan buat. Lebih-lebih lagi, contohnya kalau isteri sedang mengandung, jaga baik-baik. Jangan zalim binatang. Baik isteri, baik suami, jangan. Sebab apa? Kadang-kadang Allah balas atas zuriat tu, di atas perbuatan zalim kita itu. Tapi kalau tak buat zalim, tak ada masalah. Jangan buat zalim pada binatang tu. Lebih-lebih lagi waktu macam tu. Itu yang berlaku macam-macam tu. Sebab balasan doa binatang ni, jangan main-main ni. Doa binatang ni jangan main-main. Walaupun dia haiwan, Allah dengar doa-doa kita. Allah dengar doa-doa dia. Jangan buat main-main. Sebab tu jangan buat khianat. Kalau nak mancing elok-elok. Jangan buat khianat dengan haiwan. Tak nak makan ikan tu, tak dalam air balik. Jangan buat zalim ke dia tu, menggeletik tengah panas, kek mati situ. Bukan kita nak ambil makan, lain. Ni dah ikan buntal, dapat ikan buntal kita letak kat atas darat tu biar dia mati hidup-hidup macam tu. Jangan letak balik dalam air tu, biarlah dia hidup dan kita tak berhajat nak makan. Ni dah buat zalim tu yang kadang-kadang jadi Allah turunkan balasan pada anak-anak kita tau. Orang panggil sumpahan. Sebab perbuatan zalim kita tu pada binatang. Bukan maksudnya bini mengandung tak boleh mancing. Jangan pula kita i'tikad, jangan salah i'tikad. I'tikad kena betul. Jangan i'tikad kalau mancing ni, akibat mancing nanti anak aku jadi cacat. Jangan. Bukan sebab mancing, sebab kezaliman yang kita buat tu, kadang-kadang Allah Ta'ala terima doa binatang yang dizalimi tu, maka turunlah balasan tu kepada anak kita tu. Jadi boleh mancing, jaga adab. Maknanya jangan menyeksa binatang. Jadi nak mancing pun kena ngaji. Nak mancing pun kena kumpau teruk. Kumpau teruk pun jangan naik binatang. Kumpau slow sikit brother. Tentang lah kita kumpau selalu. Saya kalau mancing mesti kumpau. Apa ilmunya? Sabar. Ilmunya sabar. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu. Anak ilmu PM ni Hafiz Angler ni sahabat saya, dia jarang kumpau ni. Ni Hafiz Angler ni jarang kumpau. Boleh tanya dia. Dia apa ayat dia baca saya pun tak tahulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih alana wa qarabat lana fi dinina ma'al-kutul musadakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita punya kelas dekat sini puasa jalan macam biasa. Hari apa biasa kita buat yang sebelum ni? Sabtu malam Ahad. Okey, jadi bulan Ramadan nanti kuliah di sini macam biasa, tapi lewat sikit dah. Lewat pun dalam lebih kurang dalam pukul 9.45, pukul 10 macam tu juga kan. Lebih kurang macam tu lah, 9.50 macam tu lah. Lewat pukul 10 lah maksudnya bulan Ramadan. Tapi harinya akan diubah kepada hari Sabtu malam Ahad. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kalau mancing kumpau jangan tanya saya pun kumpau kak. Tanya nak elak kumpau macam mana, saya pun kumpau. Macam mana saya nak ajar? Sama-sama insyaAllah.
Sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Mau kita tengok ni apa, nasi lemak ke nasi kabu ke. Nanti bulan puasa ada cendol dong Bulan puasa nanti. Bulan puasa ada cendol. Ada serabai. Roti Johan. Alhamdulillah, roti Johan pun roti Johan. Ni Abang Man tak ada ni, abang pergi ride ni Abang Man, dia pergi ride. Dia pergi ride. Allahu habis, masih habis. Terima kasih habis. Tapi besok air cantik ke habis? Habis besok air cantik tak? Saya tak ada jadual tengok air tu dah tak ada saya dah tak langgan lagi besok. Sekarang ni air tengah besar ke air kecil habis? Air laju lagi. Okey. Baik, air laju lagi ke? Sama-sama kasih semua. Terima kasih semua kawan-kawan yang hadir ikut kelas Istiqamah ngaji. La haula. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala barik lana bi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Seronok kau dengar Allah Akbar. Ya Karim. Awak aku ni. Dia nak makan. Ya Karim. Right, mana tu? Inni akhafullah, mengumpat macam mana boleh? Tadi dah bagi tahu dah tadi. Tadi dah bagi tahu dah. Dah habis ke dah? Dah habis. Ni time makan. Okey, baik-baik, selamat semua insya-Allah. Barakallahu fikum. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Minggu depan Isnin habis insya-Allah habis hari Isnin. Wah, Isnin tu ada kelas habis. Tengok macam mana habis. Tu kena nak kena, kalau Isnin depan kena turun selepas subuh balik petang baru puas hati. InsyaAllah apa-apa dalam grup insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Selamat selamat malam, selamat beristirahat. Selamat berehat semuanya, insya-Allah. Mai. Amin ya Rabb. Sama-sama mudah-mudahan kita semua istiqamah. Mudah-mudahan amin. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua istiqamah ngaji, sabar ngaji. Allah bagi taufik kita beramal dengan ilmu, insya-Allah. Saling doa mendoakan, jangan lupa saling doa mendoakan. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Bos Saiful. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.